Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Samil langsung dari Parlimen. Baik, pada hari Khamis minggu lalu berlangsungnya perbahasan usul tergempar di Dewan Rakyat berhubung isu pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang. Dan usul ini telah pun dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim dalam persidangan Dewan Rakyat. Dalam perbahasan tersebut, 4 orang Ahli Parlimen telah mengambil bahagian iaitu Ahli Parlimen Pasir Gudang, Ahli Parlimen Pontian, Ahli Parlimen Tebrau dan Ahli Parlimen Kubang Kedian. Dan selain menteri yang menjawab ialah Timbalan Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Menteri Kesihatan, Menteri Pendidikan, Menteri Pertahanan dan digulung oleh Timbalan Menteri di Jawatan Perdana Menteri. Dan ini merupakan ringkasan apa yang berlaku pada hari Khamis minggu lalu. Baik, persidangan rakyat persidangan Dewan Rakyat yang memasuki minggu kedua dimulakan dengan pertanyaan jawab lisan dan seterusnya diikuti dengan perbahasan titah diraja. Dan antara soalan jawab lisan pada hari ini ialah soalan pertama yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Lebah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil yang meminta Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli menyatakan jumlah populasi harimau Malaya di seluruh Malaysia berdasarkan dapatan terkini survei harimau kebangsaan pertama dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mengekal dan juga meningkatkan populasi harimau Malaya. Baik, soalan kedua yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bacok Nik Abdul Aziz meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan tindakan yang akan dikenakan kepada pemilik akaun media sosial yang dapat menghina institusi raja dan agama Islam. Dan seterusnya, Datuk Fasih Muhammad Fakir dari Sabak Bernam meminta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani menyatakan adakah Kerajaan Pakatan Harapan telah merangka Dasar Pertanian Negara DPN sebagai persediaan untuk menjadi negara maju dan memastikan negara mengeluarkan hasil pertanian yang mencukupi dan berkualiti tinggi bagi memenuhi keperluan negara. Dan seterusnya, soalan yang keempat oleh Datuk Salim Sarif, Ahli Parlimen Jempol yang meminta Perdana Menteri menyatakan nama-nama syarikat yang dikenali sebagai syarikat tujuan khas SPW di bawah Kementerian Kewangan berhubung perkara pemindahan aset lembaga tabung haji dan adakah pemindahan aset tersebut akan menjejaskan dividen penyimpanan. Dan seterusnya, soalan yang kelima oleh Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngei Koham yang meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan sama ada isteri warga asing tidak akan dibenarkan berada di Malaysia jika suaminya tidak lagi menyokong kehadiran beliau di Malaysia. Dan seterusnya ialah Ahli Parlimen Cameron Highland, Ramli Muhammad Noor yang minta Perdana Menteri menyatakan menjelaskan standard peratusan keterangan yang diperlukan oleh seseorang individu dituduh di mahkamah yang diambil kira oleh Jabatan Peguam Negara sebelum sebarang pertuduhan mahkamah dilakukan terhadap seseorang. Dan seterusnya adalah soalan yang ketujuh oleh Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai yang meminta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan bilangan plot tanah dan kerajaan yang telah diambil semula oleh DBKL secara membeli balik daripada pembeli-pembeli dan menyatakan sebab-sebab buat demikian dan menyatakan lokasi, saiz, tahun jualan, nilai asal jualan dan nilai pasaran terkini dan kegunaan tanah-tanah tersebut. Dan seterusnya ialah soalan yang ke-8 oleh Ahli Parlimen balik iaitu dua soalan yang meminta Menteri Pendidikan menyatakan adakah kementerian mempunyai perancangan khusus menetapkan satu peraturan atau dasar yang menyergamkan tempoh sesi praktikal di semua universiti awam dan juga di universiti swasta di Malaysia. Dan soalan kedua dalam soalan yang ke-8 adalah apakah ada usaha untuk menetapkan kadar allow minimum untuk pelajar praktikal sepanjang masa latihan praktikal dijalankan sama ada bagi sektor swasta atau sektor awam. Dan seterusnya adalah soalan yang ke-9 daripada Ahli Parlimen Ranau iaitu Jonathan Yassin yang meminta Menteri Al-Ehwal Ekonomi menyatakan apakah langkah-langkah baru yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi sejak 9 Mei 2018 untuk memastikan tak pembangunan di Sabah dipertingkatkan untuk menyimbangkan pembangunan yang tidak seimbang antara Sabah dan juga Semenanjung. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan soalan aspek pendidikan iaitu soalan yang ke-10 oleh Ahli Parlimen Baram yang Ingau yang meminta Menteri Pendidikan menyatakan jumlah peruntukan dan sekolah daif di Sarawak, Amnya dan kawasan Baram khasnya yang akan dibaik pulih dalam tahun 2019 dan senaraikan sekolah yang ditambah baik di kawasan Baram. Dan seterusnya adalah aspek daripada soalan dari aspek kesihatan yang akan dibangkitkan oleh Parlimen Bagan Serai, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali yang meminta Menteri Kesihatan menyatakan bilakah kementerian bercadang untuk meratifikasikan protokol berkaitan kawalan penyeludupan.
Baik, itu merupakan antara soalan-soalan yang akan ditanya pada hari ini. Dan kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melalui laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Air, tanah dan sumber asli untuk menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, jumlah populasi harimau Malaya di seluruh semenanjung Malaysia berdasarkan dapatan terkini survey harimau kebangsaan pertama First National Tiger Survey ataupun First NTS yang telah dijalankan di 75% daripada 44,000 segi kilometer plot kajian dari tahun 2016 ke tahun 2018 adalah kurang dari 200 ekor. Jumlah sebenar populasi harimau Malaya akan diketahui setelah survei harimau kebangsaan pertama selesai pada tahun 2020. Data ini menunjukkan populasi harimau Malaya berada di tahap yang membimbangkan. Sekiranya tiada tindakan yang drastik diambil bagi mengatasi masalah penurunan populasi harimau Malaya ini, diangkarkan dalam tempoh 5 tahun ke 10 tahun, Malaysia akan kehilangan spesies ini buat selama-lamanya. Sehubung dengan ini, pihak Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli melalui Jabatan Perkhidmatan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan lain, gabungan NGO alam sekitar dan agensi-agensi lain kini mengambil langkah proaktif bagi mengekalkan dan meningkatkan populasi harimau Malaya seperti berikut. Meningkatkan rondaan penguasaan dan pemantauan harimau di kawasan-kawasan hotspot pemburuan haram di mana 200 kaki tangan perkhidmatan kini sedang menjalankan rondaan secara berterusan di 20 lokasi hotspot pemburuan haram harimau belang. Kedua, meningkatkan merondaan penguasaan di dalam dan luar kawasan perlindungan menerusi program operasi bersepadu dengan kerjasama pelbagai agensi seperti Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia yang akan dibincangkan dan dipersetujui oleh MKN dalam masa yang terdekat. Terdapat juga persetujuan pada dasarnya dari beberapa universiti untuk mendapatkan sukarelawan mahasiswa dari kursus biodiversity dan perhutanan untuk mengadakan rondaan. Nombor 3, melaksanakan operasi jarat secara berkala di habitat harimau bagi mencari dan memusnahkan jarat. Nombor 4, melaksanakan moratorium pemburuan terhadap spesies mangsa harimau seperti rusa samba dan kijang selama 5 tahun, iaitu dari 1 November 2016 hingga 3 November 2021. Nombor 5, memperbanyakkan program pembiakan active breeding rusa samba dalam kurungan untuk tujuan perlepasan di habitat asal sebagai pemberbanyakan sumber makanan kepada harimau belang. Nombor 6, merancangan untuk menwujud dan mewartakan sanctuary harimau belang di 3 landscape utama iaitu Belum Temunggo Perak, Taman Negara Pahang Terengganu Kelantan dan Endau Rompin. National Tiger Conservation Centre yang itu NTCC yang kini sedang dalam pembinaan 90% siap dilancang. Pahang dijangka siap pada ujung tahun 2019 bagi tujuan penyelidikan. Meningkatkan program kesedaran awam seperti pameran, ceramah, dialog bersama masyarakat menerusi Jabatan Penelitian dan kerjasama dengan pihak NGO yang berkaitan. Menjadikan tahun 2019 sebagai tahun perangi jenayah cyber kehidupan liar, Combating Wildlife Cybercrime, sebagai kempen menenangi jenayah hidupan liar atas talian yang semakin berleluasa. Mengadakan program sukarelawan yang melibatkan masyarakat awam untuk bersama-sama terlibat secara langsung membantu kerajaan dalam usaha mencegah jenayah hidupan liar dan memeliharaan hidupan liar. Dan akhirnya,
mengadakan kempen Selamatkan Harimau Malaya selama 2 tahun, yang itu 2019 ke 2020, dengan tema khusus iaitu Save Our Malayan Tiger. Kempen ini telah dilancarkan pada 17 Mac 2019, sempena Hari Hidupan Liar Sedunia 2019. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila soalan tambahan yang pertama, Lembah Pantai. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih kerana memberikan saya lepel pin berbentuk Harimau Malaya. Saya amat hargai. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah pihak kementerian bercadang untuk melihat kepada teknologi-teknologi yang lebih agresif untuk meningkatkan populasi Harimau Malaya ini, termasuklah penggunaan teknologi seperti Induced Pluripotent Stem Cells, IPSC, yang saya difahamkan ada digunakan di beberapa zoo termasuk di Singapura untuk meningkatkan populasi Harimau Malaya. Terima kasih. Menteri, sila jawab dalam tempoh 1 minit. Terima kasih. Memang kita telah buat kajian dan kita akan adakan program-program sebegini, dan kita telah pun menghubungi dengan Global Forum on Tiger Global Forum ini yang akan bantu kita untuk meningkatkan populasi harimau. Macam mana kita difahamkan di India, Tibet, Bengal telah pun berjaya dengan meningkatkan populasi harimau di dalam negara masing-masing dengan gunakan beberapa cara moden dan juga terkini. Tetapi yang pasti menjayakan program ini ialah untuk yang kita boleh katakan untuk adakan boots on the ground yang akan pastikan bahawa pemburu haram ini kita akan tangkap, ataupun kalaulah beri kuasa kepada saya nak shoot on first sight ya, kepada pemburu haram ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput sebelah sini. Silakan Yang Berhormat Kuala Kangsar, soalan tambahan kedua. Terima kasih, Yang 30 Dipertua. saat. Terima kasih, Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, ini berkaitan dengan perkhidmatan. Apakah tindakan Yang Berhormat Menteri untuk mengimbangi bantahan-bantahan yang dibuat secara agresif oleh aktivis-aktivis konservasi hidupan liar dengan usaha membela dan melindungi tanaman-tanaman petani-petani kita yang kian tertekan, yang dimusnahkan setiap hari oleh hidupan liar seperti babi dan kera. Ini adalah keadaannya di kawasan saya, Yang Berhormat Menteri. Saya mohon pencerahan. Sila Menteri jawab dalam tempoh 1. Ini bukan tentang harimau, ya. This is conflict between human population dengan ada binatang liar di dalam kawasan yang ada babi hutan dengan juga gajah dan sebagainya. Itu di dalam forum yang lain. Tetapi saya ingat kita kena bersama-sama fahamlah, ya, kalau kita majukan keadaan ataupun ladang-ladang dan masuk ke dalam kawasan-kawasan tertentu di mana ada binatang-binatang liar ini, kita akan hadapi dengan konflik. Tapi kita kena buat sesuatu untuk atasi masalah ini, dan Perlitan dan juga kementerian sekarang dalam perkajian juga ada beberapa tindakan-tindakan yang kita telah ambil. Tetapi saya boleh jawab dalam ketulisan kepada Speaker. Terima kasih. Satu lagi dan Speaker. Berkaitan. Tidak, saya tidak hanya benarkan 2 Yang tadi soalan tak tambahan berkaitan. saja. Yang tadi tak berkaitan. Yang ini berkaitan. Tak apa. Saya hanya benarkan 2 soalan tambahan saja. Bahkan sekarang tak dapat pin lagi. Pin harimau tak dapat lagi. Saya minta seterusnya Ahli Yang Berhormat Bacok. Bacok tidak hadir. Saya seterusnya menyebut Yang Berhormat Sabak Bernam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Sabak Bernam nombor 3. Minta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani untuk menjawabnya. Tempoh masa 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim, Tuan Yang Bertua. Saya mohon menjawab bersekali soalan daripada Yang Berhormat Batang Sadung 18 Mac dan juga Yang Berhormat Tapah pada hari yang sama. Tuan Yang Bertua, Dasar Agro Makanan Negara akan tamat tahun hadapan 2020. Dan dalam satu kajian seperpenggal yang telah pun dilaksanakan, kita mendapati 5 segmen yang telah mencapai
kejayaan walaupun kita masih tidak berpuas hati, iaitu dalam sektor padi, livestock, buah-buahan, sayur-sayuran dan floriculture. Ini telah menampakkan kemajuan dan kita harus menganjak ke hadapan dengan pelbagai inisiatif yang kita rasakan perlu. Maka dengan itu saya telah melancarkan hala tuju baru Kementerian Prioriti dan Strategi 2019-2020 untuk membuat persiapan yang sewajarnya untuk kita membuat satu lagi dasar baru pada tahun 2021. Kita telah menggariskan bahawa sektor security makanan, food security, pembangunan ekonomi luar bandar dan pelaburan swasta dan perdagangan antarabangsa adalah merupakan teras yang kita akan capai dalam tempoh waktu tersebut. Hala tuju ini juga akan menumpukan pemodenan amalan pertanian melalui peningkatan penerima-gunaan teknologi melalui 3 insentif, iaitu menyebarluaskan penggunaan teknologi pertanian, membangunkan model pertanian moden dan juga membangunkan pengkalan data agromakanan negara. Kita akan memastikan, Tuan Bertua, bahawa in terms of economy of scale, kita berhasrat untuk meningkatkan pendapatan petani-petani kita khususnya di luar bandar dan di kampung-kampung pendalaman. Maka dengan itu tidak akan terpisah di antara dasar agromakanan yang sedia ada dengan hala tuju yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dan saya juga mengambil kesempatan ini supaya kementerian akan berusaha lebih gigih untuk kita pastikan dasar negara mengenai pertanian akan dilihat semula. Percukaian, insentif-insentif seperti tarif elektrik, air dan juga penurunan cukai duti terhadap bahan-bahan makanan yang diimport juga perlu direalisasikan supaya kita dapat mengimbangkan antara negara yang sedang menuju kepada kemajuan industri dan tidak meninggalkan sektor pertanian yang menjadi semakin penting. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Menteri. Saya persilakan yang berhormat sahabat Benam soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada Yang Hormat Menteri. Dan saya ingin menjemput Yang Hormat Menteri untuk hadir ataupun datang ke Parlimen Sabak Benam kerana Parlimen Sabak Benam adalah merupakan kawasan pertanian. 98% secara relatif sawah, penternak serta nelayan. Dan daripada kajian yang kita buat, 3.4% keluaran KDNK daripada tanaman, ternakan, perikanan dan pertanian juga menunjukkan penurunan. Soalan saya, sejauh manakah kementerian akan memastikan kualiti sektor pertanian tidak tergugat dalam perubahan iklim, kestabilan harga input dan hasil pertanian serta penyakit pada tanaman dan ternakan. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Ketua, terima kasih sahabat saya daripada Sabak Bernam. Saya dah turun ke Tanjung Karang, saya dah turun ke Sungai Besar dan insya-Allah saya akan lajak lagi ke Sabak Bernam insya-Allah. Jangan bimbang. Kerana saya akan sentiasa turun padang untuk melihat tentang keperluan petani kita di seluruh negara. Dalam menjawab persoalan yang berhormat persoalkan tadi, memang saya akui bahawa pelbagai pendekatan telah pun kita laksanakan untuk meningkatkan produktiviti. Dan maka dengan itu halangan yang paling besar adalah yang saya nak sebut di sini adalah tentang bagaimana kita memahamkan petani-petani kita untuk mengaplikasi teknologi baru seperti Internet of Things, Artificial Intelligence supaya mereka dapat untuk menambah pendapatan mereka. Di sini yang berhormat kita harus menumpu kepada golongan muda. Maka dalam pelan jangka pendek saya akan memberikan fokus kepada golongan muda untuk masuk menceburi bidang ini kerana rata-rata mereka yang memiliki ijazah harta sarjana telah masuk dalam bidang pertanian ini dan mereka telah mampu untuk meningkatkan produktiviti. Jadi ini di antara langkah-langkah yang saya rasa sedang saya fokuskan di mana sasaran orang-orang muda ini di samping membekalkan mereka dengan penggunaan IoT yang semakin diperlukan dalam sektor pertanian ini. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Menteri. Farid. Saya jemput Yang Berhormat Farid. Terima kasih
Speaker. 1 minit. Terima kasih, Maaf, Menteri. 30 saat. Terima kasih. Saya nak tanya, sejauh manakah SURE yang telah pun dikemukakan oleh Majlis Penasihat Pertanian Negara bagi meningkatkan mutu pengeluaran hasil pertanian dan agro makanan mampu melaksanakan dan dicapai dengan kekangan keuangan pada masa kini? Dan adakah bentuk kajian yang telah pun dilakukan oleh MOA dan agensi yang berkaitan dengan meningkatkan penghasilan tanaman moden yang memerlukan ruang dan kos yang lebih efisien? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri, 1 minit. Terima kasih YB Parit. Maknanya YB follow apa yang saya buat, iaitu penubuhan Majlis Penasihat Pertanian Negara itu sangat efektif, memberikan pandangan yang konstruktif. Kita akan di bandar kita akan mula untuk mengaktifkan urban farming ataupun vertical farming. Di luar bandar kita akan mengamalkan konsep mixed farming supaya pendapatan petani kita tidak bergantung pada satu sumber sahaja. Dan ini memerlukan suatu penumpuan yang lebih, dan saya akan terus berjuang untuk bajet tahun hadapan. Paling tidak pun apa yang kita dapat pada tahun 2017. Sekarang kita berjimat cermat. Untuk itu, untuk kita mendapatkan suatu keberhasilan yang optimum, saya juga akan memastikan penggunaan teknologi moden, artificial intelligence, dan sudah barang pasti bajet 2020 saya akan perjuangkan untuk memenuhi semua harapan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Jempol. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan nombor 4. Sila dijemput Yang Berhormat Perdana Menteri atau Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawabnya. 3 minit. Terima kasih. Pada Jempol Jempol ni pun Tuan Speaker adalah lembaga pengarah tabung haji travel. Dia tanya sendiri syarikat dia. Bagi menjawab soalan daripada Jempol Tuan Ketua, satu syarikat tujuan khas ataupun SPV yang merupakan milik penuh kerajaan telah ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia bagi membantu proses pemulihan dan penstrukturan lembaga tabung haji. Nama syarikat tu Urus Harta Jamaah Sendirian Berhad, UGSB. Adapun soalan yang dikaitkan dengan penubuhan syarikat ini, adakah menjejaskan? Itu soalan yang lebih utama. Kepentingan dari sudut nak keluarkan dividen. Maka saya ingin tegaskan di sini bahawa dengan pemindahan aset-aset yang mengalami kejatuhan nilai dan memberi pulangan rendah kepada UGSB, kita telah membuat pemindahan aset itu kepada nilai-nilai yang rendah ini kepada UGSB untuk apa? Bagi menutup jurang di antara aset dan liability yang dialami oleh lembaga tabung haji. Ini adalah untuk membolehkan pengagihan hibah atau dividen dibuat selaras dengan Akta Tabung Haji 1990. Maknanya tidak terjejas, tetapi yang kita buat ialah nak jaga kepentingan pen deposit bagi mereka mendapat habuan ataupun pengagihan hibah bersesuaian dengan akta, iaitu aset mestilah melebihi daripada tanggungan jika kita hendak mengeluarkan dividen. Sedangkan sebelum daripada ini, ketika kita ambil alih, keadaannya terbalik. Aset lebih rendah daripada tanggungan, tapi pada waktu yang sama, kepimpinan dahulu masih menetapkan pengagihan dividen yang menyebabkan kami mewarisi satu defisit 4.1 bilion ketika kita mengambilnya mengikut kedudukan kewangan Disember 2017. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Dijemput soalan tambahan. 30 saat. Terima kasih Menteri yang menjawab. Saya disebut tadi sebagai lembaga pengarah
tabung haji travel, tapi saya tanya yang saya tak tahu. Yang travel ni untung saja, tak rugi. Jadi soalan saya, tabung haji tidak kecuali apabila pelabur dalam beberapa syarikat menyusut akibat kejatuhan harga saham yang dibawa kepada penurunan nilai aset. Soalan saya, mengapa tabung haji tidak diberi peluang untuk mencari mekanisme terbaik dalam memulihkan aset-aset tersebut tanpa perlu melibatkan SPV? Yang keduanya, adakah pemindahan aset tabung haji ini memberi kesan kepada pendeposit, dan kita tahu bahawa sehingga ini belum ada makluman ataupun penyataan oleh menteri berapa dividen yang akan bayar untuk tahun ini, di mana tahun sebelumnya dibayar dengan kadar 6.5%. Adakah ia sama ataupun pemindahan aset ini dividennya akan jatuh, bonusnya akan jatuh. Jadi pendeposit juga rasa risau di atas pemindahan aset tersebut. Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. 1 minit. Terima kasih kepada Jempol. Dan terima kasih kerana menyatakan tabung haji travel membuat untung. Alhamdulillah. Dari sudut SPV, kenapa kita wujudkan? Itu soalan yang lebih utama kita jawab di sini. Pada masa kita menerima, seperti mana yang saya ulang tadi, kita punya defisit 4.1 bilion. Kalau boleh saya catat di sini, aset pada waktu itu ialah 70.3 bilion, tanggungan dan deposit 74.4 bilion. So kita ada defisit 4.1 bilion. Apa yang berlaku bila kita ambil alih, kita nak selamatkan keadaan ini kerana jurang dia punya gap itu semakin membesar. Bila semakin membesar, kita melihat beberapa option. Satu, kerajaan sebagai penjamin, guarantor. Dan kita nak elak itu. Dan yang kedua, bagi grant pun kita nak elak itu sebab dia akan memberi kesan kepada kedudukan kewangan negara. Oleh kerana option-option itu kita tengok agak risiko, kita mengambil option yang terbaik, iaitu kita carve out ataupun kita keluarkan underperforming asset supaya kita jaga kebajikan para pendeposit, dan dengan itu perlunya satu SPV bagi kita letakkan underperforming asset yang kalau saya boleh share dengan Jempol dan juga rakan-rakan di sini bahawa nilai yang kita pindahkan kepada SPV ini iaitu melibatkan 29 hartanah, 1 syarikat yang tidak tersenarai dan juga 106 security asset domestik. Keseluruhan itu melibatkan 19.9 bilion nilai pindah kepada aset yang underperforming ini, menyebabkan dengan itu kita telah berjaya memulihkan. Yang ini kena rekod di sini ya. Memulihkan kita punya balance sheet daripada yang dulu aset lebih rendah daripada tanggungan, sekarang dengan kejayaan pemulihan dan penstrukturan semula, kita pada Disember 2018 telah berjaya meletakkan aset kita 76.5 bilion berbanding dengan tanggungan dan deposit 75.5 bilion, 75.5 bilion. Ini bermakna kita telah menutup lubang yang telah dibuka luas oleh pimpinan sebelum itu, dan dengan itu kita akan insya-Allah mengeluarkan hibah yang akan kita announce bukan di sini insya-Allah dalam masa terdekat. Soalan tambahan. Sila, saya jemput Yang Berhormat Siti Wangsa. Soalan tambahan, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Adakah Menteri setuju bahawa pihak pembangkang sebenarnya mereka tidak melihat kepada isu pokok? Isu pokok sebenarnya ialah teguran yang telah diberikan oleh Tan Sri Zati ketika beliau menjadi Governor Bank Negara kepada Lembaga Tabung Haji ketika itu, dan telah didedahkan oleh Ahli Parlimen Pandan ketika itu iaitu Saudara Rafizi tentang masalah rizab tabung haji. Jadi itu adalah isu pokok yang menyebabkan kita terpaksa buat SPV ini. Sila Menteri jawab. Itu satu kenyataan yang realistik kerana apabila kita mengambil alih tabung haji, kita cuba untuk memastikan nombor satu, pendeposit itu diberi keutamaan.
Nombor dua, kita kembali balik kepada asal tujuan tabung haji seperti mana yang termaktub dalam Akta Tabung Haji 1995 bahawa yang utama ialah yang akan buat haji. So dalam keadaan pimpinan terdahulu apabila berlaku satu pemberian hibah yang tidak terkawal dan juga satu kita panggil menyatakan kewangan yang tidak tepat, yang tidak fair, maka yang terkesan ialah para pendeposit dan mereka yang khususnya nak melakukan ibadat haji. Oleh kerana itulah Bank Negara telah pun menimbulkan masalah ini sewangsa daripada awal lagi, iaitu sejak 2014. Dan di atas kesedaran itu kami bercakap di sebelah sana dulu. Tapi apakan daya, kami bukan kerajaan. Hari ini bila kita jadi kerajaan, itulah keutamaan kita melalui syarikat SPV ini yang hari ini telah pun dipulihkan dengan sebaiknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Berwas. Terima kasih Tuan Timbalan Yang di-Pertua. Soalan Berwas, soalan kelima. Sila Menteri Dalam Negeri untuk menjawabnya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Berwas. Tuan Yang di-Pertua, warga negara asing yang merupakan isteri atau suami kepada warga negara Malaysia yang mana perkahwinan mereka telah didaftarkan secara sah dan teratur di bawah undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia layak untuk memohon kemudahan PAS lawatan sosial jangka panjang pasangan kepada warga negara. Kemudahan ini diberikan kepada warga negara asing untuk masuk dan tinggal sementara di negara ini bersama suami atau isteri warga negara Malaysia selagi mana perkahwinan tersebut masih berlaku. Permohonan hendaklah dikemukakan oleh suami atau isteri warga negara Malaysia selaku penaja kepada suami atau isteri warga negara asing yang hendak dibawa untuk tinggal di negara ini. Penaja akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas suami atau isteri warga negara asing tersebut bagi memastikan tiada sebarang pelanggaran ke atas mana-mana undang-undang yang sedang berkuat kuasa sepanjang tempoh keberadaan mereka di negara ini atas kemudahan PAS lawatan sosial jangka panjang tersebut. Sehubungan dengan itu, bagi kes-kes yang mana penaja tidak lagi menyokong kehadiran suami atau isteri warga negara asing tersebut atas faktor-faktor tertentu, contohnya perceraian, kematian, jenayah dan sebagainya, permohonan pembatalan PAS lawatan sosial jangka panjang tersebut hendaklah dimajukan ke pejabat imigresen negeri untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan, 30 saat. Terima kasih atas jawapan dan juga Menteri pernah menolong saya dalam kes yang saya tanya ini. Tapi mengikut perkara 15 Perlembagaan Persekutuan, seorang isteri rakyat Malaysia berhak didaftarkan sebagai warga negara Malaysia. Dan adakah kerajaan sudi melihat semula amalan sekarang di mana mereka diberikan PAS lawatan, tadi kata social pass ataupun PAS resident ke mastautinan tahunan selama sekurang-kurangnya 3 tahun, kemudian baru boleh memohon untuk jadi kita kata permanent resident, kemudian baru boleh memohon untuk kewarganegaraan. Ini melanggar dengan jelas perkara 15. Adakah kerajaan akan melihat kaji semula amalan yang kita dapat daripada kerajaan lepas? Tidak, ini melanggar Perlembagaan Malaysia. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih dengan soalan tambahan yang diberikan sebentar tadi. Tuan Yang di-Pertua, permohonan kewarganegaraan ini ianya perlu melalui proses-proses tertentu. Ini secara jelas. Sebab kita tidak mahu nanti bila mana seseorang bukan warga negara berkahwin dengan warga negara, kalau kita berikan kerakyatan kepada mereka secara terus atas kerana faktor berkahwin, ianya kita takut nanti akan disalahguna permohonan ini. Walau bagaimanapun, permohonan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Berwas tadi boleh dikemukakan kepada Kementerian Dalam Negeri dan ianya akan dipertimbangkan oleh Kementerian Dalam Negeri jika ianya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan. Dan untuk makluman juga Tuan Yang di-Pertua, sebelum seseorang warga asing itu diberikan kerakyatan atau kewarganegaraan, dia perlulah setidak-tidaknya memiliki PR dahulu, permanent resident dengan izin. Perlu mereka memegang PR dahulu dalam tempoh sesuatu masa yang ditetapkan dan kemudian bolehlah memohon.
PR ini kepada kementerian dan kita akan pertimbangkan permohonan mereka ini jika syarat-syarat itu telah dipenuhi. Saya jemput Yang Berhormat Maran. Terima kasih, Dato' Musi. Soalan tambahan saya, kehadiran pekerja asing dan isteri mereka juga membawa masalah kepada negara. Dan yang paling bermasalah ialah perkahwinan pekerja asing dengan wanita tempatan. Setakat ini saya ingin tahu, Yang Menteri, berapa ramaikah pekerja asing yang bekerja di negara kita berkahwin dengan wanita tempatan dan banyak masalah dihadapi oleh mereka. Dan setakat ini berapa ramai pula pekerja asing dah pulang ke negara mereka dan meninggalkan wanita-wanita kita yang terberiah begitu saja. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri menjawab. Sebenarnya Tuan Yang di-Pertua, terima kasih dengan soalan tambahan. Sebenarnya PLKS permit lawatan kerja sementara yang diberikan kepada warga asing sebenarnya tidak membolehkan mereka berkahwin di negara ini. Tetapi pun begitu, bila mana golongan ini berkahwin, mereka hendaklah mengemukakan permohonan kepada pejabat imigresen untuk kelulusan. Tapi apa yang berlaku? Ada yang kahwin, ya Tuan Yang di-Pertua, tak beritahu kita. Sebab itu bila mana kita mendapati kes-kes ini berlaku, itulah disebabkan yang kita sebut tadi ada kes-kes di mana permit itu kita batalkan kerana perlanggaran terhadap kelulusan yang telah diberikan sebelum ini. Sekali lagi saya ulang, PLKS ataupun permit lawatan kerja sementara tidak memberikan atau tidak membenarkan mereka-mereka ini untuk berkahwin di negara kita. Tetapi permohonan boleh diajukan ke kementerian untuk kelulusan dan pertimbangan. Terima kasih. Saya teruskan kepada pertanyaan lisan. Seterusnya menyebut Yang Berhormat Cameron Highland. Assalamualaikum dan selamat pagi Yang di-Pertua, Dewan-Dewan, Ahli Dewan. Soalan saya soalan 6. Sila Perdana Menteri untuk menjawabnya. 3 minit. Terima kasih kepada Yang Berhormat Cameron Highland atas soalan pertama di Dewan Yang Mulia ini. Seperti Yang Berhormat Cameron Highland sedia maklum, apabila pihak polis telah melengkapkan siasatan terhadap sesuatu aduan ataupun sesuatu kes jenayah, maka pegawai siasatan berkenaan akan menghantarkan kertas siasatan ataupun dikenali sebagai investigating paper IP ke pihak Timbalan Pendakwa Raya ataupun DPP, Deputy Public Prosecutor, untuk mendapatkan konsen ataupun persetujuan daripada Timbalan Pendakwa Raya sama ada orang yang disyaki boleh didakwa ataupun tidak di mahkamah. Datuk Speaker, secara umumnya terdapat 4 langkah untuk pihak pendakwa raya membuat keputusan sama ada untuk membuat pendakwaan ataupun tidak. Ini adalah secara umum. Langkah pertama ialah mengetahui apa sebenarnya yang berlaku dan ini adalah tugas pasukan penyiasat untuk mengumpul maklumat. Pendakwa raya boleh meminta lebih banyak maklumat ataupun siasatan lanjut daripada pegawai penyiasat. Langkah kedua ialah pendakwa raya perlu menentukan sama ada kesalahan jenayah telah dilakukan di bawah undang-undang. Sedia ada contohnya kesalahan jenayah di bawah kanun keseksaan ataupun penal code atau undang-undang yang lain. Langkah ketiga adalah pendakwa raya perlu menentukan sama ada elemen jenayah yang telah dilakukan di bawah undang-undang yang relevan itu dapat dibuktikan di mahkamah ataupun tidak. Harus diingat pendakwa raya perlu membuktikan kesnya melepasi keraguan munasabah, iaitu beyond reasonable doubt apabila kes itu dibicarakan di mahkamah. Tertuduh pula tidak perlu membuktikan dirinya tidak bersalah berdasarkan maksim dengan izin. Tuan di-Pertua, every person is innocent until proven guilty. Maksim ini menunjukkan bahawa beban kebuktian ataupun burden of proof berada di atas pihak pendakwaan. Manakala pada peringkat pembelaan, masa pembicaraan beban kebuktian atas tertuduh ialah menimbulkan keraguan dalam kes pendakwaan untuk mendapatkan kebebasan ataupun acquittal. Di peringkat ini juga pendakwa raya perlu membuat keputusan sama ada keterangan atau bahan bukti sudah cukup untuk dikemukakan di mahkamah, termasuklah kenyataan daripada saksi-saksi yang ada. Sekiranya pendakwa raya telah memenuhi ketiga-tiga langkah tersebut, langkah terakhir ialah sama ada pendakwaan perlu dilakukan ataupun tidak.
pendakwa raya perlu membuat keputusan sama ada pendakwaan di mahkamah dilakukan untuk kepentingan umum ataupun public interest. Pendakwa raya mempunyai kuasa antarbudicara dalam perkara ini seperti mana yang termaktub dalam perkara 145/3 Lembaga Persekutuan dan di bawah Seksyen 254 Akta Kanun Prosedur Jenayah, di mana pendakwa raya boleh menolak daripada meneruskan pendakwaan selanjutnya di mana-mana peringkat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila soalan tambahan. Yang saya hormati Menteri, merujuk kepada artikel 5, seseorang tidak boleh diambil nyawa ataupun disekat kebebasannya, manakala perkara artikel 145 menetapkan peguam negara memiliki budi bicara sama ada menerus atau memberhenti atau menarik balik apa-apa tuduhan. Ingin saya bertanya, sama ada peguam negara mempunyai satu standard operating procedure ataupun perintah tetap yang perlu diikuti oleh Timbalan Pendakwa Raya atau mana-mana mereka yang mewakilinya dalam menentukan satu-satu kes itu diteruskan, ditarik balik atau sebagaimana, kerana ini adalah perlu supaya rakyat dapat melihat iaitu satu pentuduhan itu bukan berdasarkan selective prosecution ataupun kepentingan mana-mana individu. Mohon jawapan daripada Sila Menteri menjawabnya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kementerian Helen atas soalan tambahan ini. Seperti Yang Berhormat sedia maklum sebagai seorang bekas anggota polis bahawa di bawah artikel 145/3 Perlembagaan, di situ telah pun menyata dengan jelasnya bahawa pihak peguam negara ada budi caranya untuk menentukan sama ada sesuatu kes jenayah perlu diteruskan ataupun diberhentikan walaupun kes itu telah pun dijalankan di dalam persidangan mahkamah. Itu adalah kuasa peguam negara yang tertakluk dalam perlembagaan kita ini. Jadi budi cara itu terpulanglah kepada pihak peguam negara untuk menentukan, kerana pihak peguam negara akan melihat pada keseluruhannya kes-kes yang telah pun dibicarakan ataupun diteruskan untuk menentukan sama ada beliau mau teruskan ataupun tidak. It is his discretion, it is his power. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua sila Yang Berhormat Kapar. 30. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya ialah apakah langkah kementerian untuk memastikan kes yang ada prima facie yang ditolak oleh peguam negara untuk memberi hak keadilan kepada rakyat yang dizalimi yang berlaku kebelakangan sebelum ini untuk diangkat sebagai satu kes yang perlu didengar ataupun dihakimi dengan adil. Terima kasih. Sila Menteri menjawab. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kapal atas soalan tambahan ini. Datuk Speaker, kita kena sedia faham bahawa pada masa Timbalan Pendakwa Raya untuk membuat keputusan sama ada kes itu dituduh ataupun tidak ke mahkamah, dihadapkan di mahkamah pun tidak, adalah di atas berbicara Timbalan Pendakwa Raya tersebut. Dan kes prima facie ini, walaupun pihak Timbalan Pendakwa Raya telah pun menentukan ada kes prima facie, tetapi untuk menentukan sama ada dia wujud daripada segi undang-undang adalah tertakluk kepada mahkamah. Jadi apabila tertuduh dibawa kepada mahkamah, di situlah di mana mahkamah akan menentukan sama ada kes prima facie wujud ataupun tidak untuk meneruskan sama ada pihak tertuduh akan dipanggil untuk memberakan dirinya. Jadi prima facie case ini pada tahap pendakwaan ini dia is not mutamat, dia tidak habis. Kadang-kala pihak pendakwa raya mengatakan ada kes, tetapi pihak mahkamah selepas berbicaraan kata tidak ada kes. So inilah yang berlaku, dan yang penting sekali seperti yang saya katakan tadi ialah untuk kepentingan awam untuk menentukan sama ada kes-kes itu ada kes kepentingan awam untuk meneruskan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mak Menteri. Seterusnya pertanyaan saya jemput Yang Berhormat Ceras. Tuan Yang di-Ketua, soalan saya nombor 7.
Sila Menteri Wilayah Persekutuan jawab dalam tempoh masa 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ceras atas soalan yang telah dikemukakan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Ceras, di bawah kepimpinan kerajaan sebelum ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah melaksanakan 97 transaksi penjualan tanah yang dipertikaikan. Pihak Kementerian Wilayah Persekutuan KWP telah meneliti semula 97 transaksi tanah berkenaan dengan menubuhkan pasukan task force yang diketuai oleh KWP dan dianggotai bersama pejabat Menteri Wilayah Persekutuan di BKL dan Jabatan Peguam Negara. Daripada 90 transaksi di atas, terdapat satu transaksi di mana pihak di BKL telah membeli balik sebahagian keluasan tanah daripada pemaju, iaitu lot 52958 dan lot 52959 di Taman Desa yang melibatkan tanah yang dianggarkan seluas 27.403 ekar, keluasan asal 41.42 ekar, dengan harga belian balik berjumlah ringgit Malaysia 283 juta berbanding nilainya sebanyak 334.023 juta. Kegunaan tanah tersebut berdasarkan syarat nyata bagi lot 52958 adalah untuk water theme park dan bagi lot 52959 taman rekreasi. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, daripada 97 transaksi tersebut, 14 transaksi telah baik berjaya dibatalkan secara mutual agreement antara pihak DBKL dan syarikat. Ini melibatkan tanah seluas 53.98 ekar, yang mana tanah DBKL seluas 18.87 ekar dan tanah kerajaan seluas 35.11 ekar dengan anggaran nilai tanah sebanyak 475.2 juta. Dalam kes 14 transaksi ini, deposit sebanyak 10% yang telah dibayar oleh pemaju telah dipulangkan balik dan surat tawaran dibatalkan. Secara keseluruhannya, tak habis baru separuh. Ya, okey. Secara keseluruhannya, sejumlah 82 ekar tanah yang melibatkan tanah di BKL seluas 46 ekar dan kerajaan seluas 35 ekar telah berjaya diambil semula oleh DBKL dengan nilai tanah anggaran 809.22 juta yang melibatkan 15 transaksi. Tapi yang kita bayar balik sebanyak 310 juta. Ya. Akhir kata ya, Datuk Speaker lah ya. Dalam menentukan tindakan yang boleh diambil, Kementerian Wilayah Persekutuan dan DBKL terpaksa menilai ya, untung rugi sesuatu tindakan. Banyak tanah kalau ikutkan ya, atas permintaan awam, minta kita ambil alih, ambil balik, minta kita batal dan sebagainya. Ada juga yang dianggap patut dibatalkan dan diambil balik, tetapi ia dijangka mendatangkan kos yang tinggi dan tidak mampu dilaksanakan. Dalam kes-kes begitu, rundingan untuk mencari penyelesaian terbaik bersama dengan pemaju dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dalam tempoh pentadbiran ibu kota oleh kerajaan lama dahulu, pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur telah berdepan dengan krisis keyakinan yang menyaksikan berlakunya banyak skandal jualan tanah yang merugikan rakyat. Saya ingin tanya sejauh manakah siasatan dalaman oleh pihak kerajaan terhadap kes-kes yang dianggap kontroversi
Yang kedua ialah berapakah bilangan pegawai-pegawai di BKL yang telah disiasat oleh SPRM kerana terlibat dalam skandal. Dan tolong berikan nama jabatan-jabatan di mana pegawai-pegawai itu berkhidmat juga. Terima kasih. Sila Menteri, seminit sebagai panduan. Ya, terima kasih Tuan Datuk Speaker. Seperti mana yang disebutkan tadi, yang pada mulanya, pada asalnya 97 transaksi ya, yang telah ditimbulkan. Ya. Namun demikian, ada juga beberapa transaksi-transaksi yang lain yang kesemuanya kita kaji kembali dan apabila didapati ianya mencurigakan, di situlah yang kita terpaksa membuat keputusan. Sama ada kita boleh betulkan balik tetapi ataupun sebaliknya ya, kerana kadang-kala kos untuk membetulkan balik itu Datuk Speaker terlalu tinggi ya, menelan belanja beratus-ratus juta yang mana akhirnya kita terpaksa berunding balik dengan developer untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Itu adalah pendekatan yang pragmatik ya. Kes-kes ini semuanya telah pun kita laporkan kepada SPRM dan sehingga hari ini sudah ada lebih daripada 10 ya, actual angka saya tak ingat, lebih daripada 10 pegawai-pegawai di BKL yang telah pun dipanggil oleh pihak SPRM. Semua kes dilaporkan dan SPRM telah melakukan ataupun sedang melakukan siasatan dan saya tak boleh nyatakanlah nama-nama pegawai ataupun pejabat kerana ianya adalah dianggap sebagai tindakan yang subjudis kerana siasatan sedang dijalankan. Nasib baik Menteri Undang-Undang ada sebelah saya ya. Dia yang beri nasihat. Terima kasih. Ketua Pantai. Saya jemput yang sebelah sini. Sila. Yang berhormat Pontian, soalan tambahan yang kedua, 30 saat. Yang berhormat Menteri, daripada keseluruhan transaksi tanah yang melibatkan BKL ini, berapakah transaksi yang dikira tidak kontroversi dan apakah yang telah dibangunkan di atas tanah itu dan setakat manakah pulangan dari segi keuntungan kepada rakyat telah dilaksanakan, terutama dari segi rumah WIP dan berapa banyak rumah WIP yang telah dibina dan berapa banyak rakyat yang telah menerima manfaat daripada seluruh transaksi itu. Terima kasih. Sila Menteri jawabnya. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Soalan ni dia sebenarnya dia punya mirror image atas soalan yang ditanya. Yang soalan yang tanya benda yang tak betul. Ni dia tanya benda yang betul. Lalu dia punya jawapan, fakta-fakta dia semua tak ada lah dengan saya. Kerana yang senarai yang saya ada semua yang tak betul. Lalu yang Pontian tanya semua yang betul. Tapi daripada 97, daripada ingatan saya, 48 transaksi telah dibenarkan berjalan kerana didapati tanah dijual dengan harga yang melebihi penilaian nilai tanah itu. Tetapi pada masa yang sama dalam 48 itu juga kalau kita nak masuk dengan lebih detail lagi kerana mungkin akan ada timbul masalah-masalah yang lain ya. Kerana kaedah penjualan dan sesuatu pembangunan diluluskan di mana penggunaan kaedah 5 ya, yang mana kalau Yang Berhormat Pontian mengikuti baru-baru ini kes kaedah 5 telah dipertikaikan di mahkamah dan mahkamah telah mendapati bahawa kaedah 5 itu tidak memberikan hak yang seperti mana yang sepatutnya sepenuhnya kepada penduduk yang berhampiran yang membantah sesuatu pembangunan ya, kerana kaedah 5 yang telah didetailkan prosedurnya tidak mewajibkan diberikan TIA, diberikan SIA dan sebagainya, maka mahkamah mengatakan ianya satu proses yang kurang memuaskan dan perlu dilakukan kembali. Kalau kita nak ambil kes itu, mungkin banyak lagi lah yang boleh dipertikaikan. Tetapi secara umum 48 dan memang setiap satu pembangunan mendatangkan hasil kepada DBKL daripada charge pembangunannya, cukai dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan seterusnya saya menjumpa Yang Berhormat Baling. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Soalan saya soalan nombor 8. Sila Menteri Pendidikan untuk menjawab, tempoh 3 minit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat Baling. Datuk Yang di-Pertua, untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, keperluan pelajar mengikuti latihan industri adalah tertakluk kepada dasar latihan industri negara yang telah diperkenalkan Kementerian pada 2010.
Walau bagaimanapun, dasar ini sedang disemak semula bagi tujuan penambahbaikan. Antara aspek yang berkemungkinan dibuat penambahbaikan adalah dari segi tempoh sesi praktikal di semua universiti awam supaya ianya selari dengan kehendak dan keperluan semasa. Penyelenggaraan tempoh sesi praktikal di institusi pendidikan tinggi swasta IPTS pula adalah mengikut standard program yang disediakan oleh Malaysian Qualification Agency dengan izin NQA sebagaimana dipersetujui oleh badan profesional bidang tertentu. Tujuan utama penempatan pelajar praktikal adalah untuk mempraktikkan pembelajaran teori yang dipelajari di institusi dalam situasi sebenar di tempat kerja. Oleh itu, penetapan allowance ataupun pemberian allowance kepada pelajar praktikal adalah bergantung kepada peruntukan majikan masing-masing. Pelajar berhak membuat pilihan penempatan praktikal yang bersesuaian, termasuklah pilihan majikan yang memberi allowance dengan pemantauan pensyarah institusi masing-masing. Walaupun sesetengah majikan tidak memberi allowance, namun terdapat majikan yang menyediakan kemudahan lain, antaranya kemudahan tempat tinggal, pengangkutan dan lain-lain. Bagi latihan praktikal di agensi-agensi kerajaan, Surat Edaran JPA bilangan 10 tahun 2011 mengenai allowance latihan amari pelajar institusi pengajian tinggi di agensi kerajaan menyatakan bahawa pelajar yang sedang menjalani latihan praktikal dibenarkan menerima bayaran allowance sebanyak RM15 sehari untuk tempoh maksimum 3 bulan. Sebarang cadangan bagi menetapkan kaedah allowance minimum latihan praktikal perlu dikaji dengan lebih mendalam kerana dikhawatiri akan membebankan industri terutamanya perusahaan kecil dan sederhana SME. Jika penempatan itu dilaksanakan, besar kemungkinan SME tidak lagi akan mampu untuk mengambil pelajar untuk tujuan praktikal. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Timbalan Menteri. Ada soalan tambahan, 30 saat, Baling. Terima kasih Datuk. Terima kasih Timbalan Menteri, jawapan yang baik. Cuma saya nak tanya, dalam kita mengubal dan menambahbaikkan dasar ni, ada tak yang Pak Menteri masukkan sekali, sekurang-kurangnya setiap syarikat yang ada dalam negara kita diwajibkan untuk mengambil seorang pelajar setiap tahun. Ini bagi pelajar-pelajar ni dapat penempatan. Sure boleh dapat. Keduanya, saya juga nak tanya kepada Menteri, skim insurans untuk semua IPT di negara dapat diselaraskan bagi membolehkan mahasiswa dapat menjalani latihan industri dengan lebih selamat. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima 1 kasih. minit. Ya, Mak. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat Baling. Cadangan Yang Berhormat Baling untuk mewajibkan majikan untuk mengambil sekurang-kurangnya seorang mahasiswa setahun, saya rasa perlu lebih banyak kajian dibuat kerana pertama, dasar itu tak ada kuasa undang-undang. Jadi kalau kita nak wajibkan majikan, kita perlulah saya rasa buat pindaan kepada undang-undang yang sedia ada. Itu pertama. Kedua, kalau kita nak wajibkan, kita perlu buat satu calculation yang teliti berapa bilangan syarikat di Malaysia dan sama ada semua syarikat sesuai untuk mengambil pelajar-pelajar sebagai untuklah latihan praktikal. Kerana kita perlu faham di sini bahawa tujuan kita menghantar mahasiswa untuk buat praktikal industri ini sebenarnya keutamaan adalah diberi kepada pelajar-pelajar kita. Sama ada khusus mereka mewajibkan mereka, memerlukan mereka untuk latihan praktikal. Tetapi bukan semua syarikat saya rasa perlu adalah bersesuaian untuk pelajar-pelajar untuk pergi ke sana. Oleh sebab 1 minit saja, jadi saya henti di sini. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Soalan tambahan kedua, sila. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Saya nak bertanya pada Menteri, adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk mewujudkan skim khas bantuan kepada pelajar yang menjalani kursus ini? Dan saya nak tanya juga soalan yang kedua, adakah kerajaan memantau bagaimanakah pelajar-pelajar ini dapat mengikuti kursus ataupun latihan praktikal yang berkesesuaian dengan mereka, bukan hanya setakat nak memenuhi syarat
setakat nak praktikal saja. Adakah pemantauan daripada pihak latihan industri? Terima kasih. Terima kasih Masjid Tanah. Sila. Terima kasih Ahli Parlimen Masjid Tanah. Untuk pemantauan, kita ada pemantauan dari segi pensyarah. Pensyarah yang diwajibkan untuk buat pemantauan sama ada tempat itu adalah sesuai dan sama ada latihan yang diberikan ataupun peluang yang disediakan oleh majikan itu adalah bersesuaian. Jadi itu adalah tanggungjawab dari segi tanggungjawab pensyarah. Dari segi bantuan setakat ini kita memang dari peringkat kementerian kita tak ada bantuan dari segi kewangan, tetapi saya rasa bantuan itu di peringkat fakulti, di peringkat universiti ataupun di peringkat industri itu amat digalakkan. Dan selain daripada itu kita juga tengah buat kajian untuk bagaimana kita boleh memperluaskan praktikal industri ini dalam bentuk 2U 2I, iaitu 2 tahun di universiti ataupun 3 tahun di universiti dan 1 tahun latihan di industri. Kita percaya bahawa 2U 2I ataupun 3U 1I ini akan memberi lebih banyak exposure kepada pelajar kita dan juga dari segi allowance yang mereka akan terima juga akan lebih reasonable munasabah. Sekian sahaja jawapan saya. Terima kasih Tuan Menteri. Untuk pertanyaan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Ranau. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 9. Jemput Menteri Hal-Ehwal Ekonomi atau timbalannya menjawab 3 minit dari sekarang. Tuan Yang di-Pertua, usaha untuk mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah dan negeri telah diberi penekanan khusus dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11 KSP RMK ke-11 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 Oktober 2018. Tonggak ketiga KSP RMK ke-11 menuju ke arah pembangunan wilayah yang seimbang menumpukan kepada usaha untuk mengurangkan ketidakseimbangan melalui pengagihan manfaat sosio-ekonomi yang lebih baik dalam kalangan wilayah. Strategi-strategi untuk mempercepat pembangunan Sabah telah diperincikan dalam dokumen RMK ke-11. Tuan Yang di-Pertua, dalam tempoh 2 tahun terakhir RMK ke-11, peruntukan pembangunan kerajaan akan diagih dengan keutamaan diberi kepada 6 negeri yang kurang membangun, termasuk negeri Sabah. Di bawah Rolling Plan ke-4 2019, negeri Sabah telah pun diperuntukkan sejumlah 5.01 bilion ringgit atau 9.2% daripada jumlah peruntukan pembangunan keseluruhan. Jumlah peruntukan ini telah meningkat 21.3%, iaitu sebanyak 879 juta ringgit daripada tahun sebelumnya. Peruntukan tersebut adalah bagi melaksanakan sebanyak 119 projek baharu dan 519 projek sambungan melalui pelbagai kementerian. Tuan Yang di-Pertua, akses kepada kemudahan asas dan perkhidmatan di kawasan luar bandar Sabah adalah menjadi salah satu tumpuan utama kerajaan. Dalam hal ini, sebanyak 654 juta ringgit telah diluluskan di bawah peruntukan RP4 2019 untuk pembangunan luar bandar Sabah. Jumlah peruntukan ini telah meningkat 35.9%, iaitu sebanyak 173 juta ringgit daripada tahun sebelumnya. Peruntukan ini adalah bagi melaksanakan program atau projek seperti jalan luar bandar, bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar dan jalan perhubungan desa melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Selain itu, bagi meningkatkan bekalan elektrik di Sabah, kerajaan melalui Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun MESTEC telah meluluskan peruntukan pembangunan sebanyak 498 juta ringgit pada tahun 2019 bagi pembinaan pencawang masuk utama, pencawang pembahagi utama dan pengukuhan sistem yang sedia ada. Tuan Yang di-Pertua, selain itu, sektor terpilih yang boleh meningkatkan potensi ekonomi akan terus dibangunkan di Sabah. Dalam hal ini, beberapa projek berimpak tinggi sedang dilaksanakan oleh kerajaan bagi pembangunan negeri Sabah. Antaranya adalah projek kelompok industri berasaskan kelapa sawit di Sandakan dan Lahad Datu serta pembinaan blok dan kompleks 50 inkubator di Sabah Agro Industrial Precinct di Papar. Projek ini akan menjadi pemangkin kepada perkembangan industri pembuatan dan pertanian di negeri Sabah. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat Ranau, soalan tambahan. Soalan tambahan, Tuan Speaker. Pada tahun 2018, Sabah diperuntukkan 500 juta untuk membina penggantian bangunan sekolah dive sebanyak 120 buah sekolah seluruh Sabah.
Difahamkan pada tahun 2019 hanya 10 juta diperuntukkan dan hanya 3 buah sekolah, sedangkan ada 186 buah yang telah diangkat oleh JPN Sabah. Apakah perancangan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi untuk membaiki bangunan sekolah daif yang belum mendapat peruntukan tersebut? Dan kedua, memandangkan isu kerosakan jalan-jalan persekutuan sejauh lebih kurang 1.400 km di Sabah selalu di-viral di media sosial. Apakah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi ada berbincang dengan KKR keperluan bajet sebenar untuk mengatasi isu kekurangan peruntukan menyelenggara Federal Road di Sabah? Sekian, terima kasih. Sila Timbalan Menteri menjawabnya. Terima kasih Yang Berhormat Ranau. Tentang kedua-dua isu tersebut, pihak kementerian akan berbincang dengan Kementerian Pendidikan tentang sekolah-sekolah dan juga berkaitan dengan jalan raya akan dirujuk pada Kementerian Kerja Raya. Tetapi secara keseluruhannya, seperti mana saya sebut tadi, perbelanjaan ataupun peruntukan untuk pembangunan yang diberikan kepada Sabah secara keseluruhannya meningkat sebanyak 35.9%. Sekian, terima kasih. Ya. Soalan tambahan. Sila Keningau, soalan tambahan. Terima kasih. 2% saya ingat itu terlalu kecil untuk memberikan tumpuan. Ini berarti lebih daripada 90% peruntukan pembangunan itu adalah di Semenanjung. Jadi soalan saya, bolehkah kerajaan mempertimbangkan supaya dalam 10 tahun ini tumpuan pembangunan dialihkan daripada Semenanjung kepada Sabah dan Sarawak? Terima kasih. Terima kasih, Keningau. Sila. Terima kasih atas soalan tersebut. Seperti mana saya sebut tadi, Sabah diperuntukkan dalam RP4 sebanyak 5.01 bilion atau 9.2% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan untuk 2019. Dan seperti mana saya sebutkan tadi juga, dalam teras ketiga kajian separuh penggar dan Canggah Malaysia ke-11, Sabah merupakan salah satu daripada 6 negeri yang akan diberi tumpuan. Sekian, terima kasih. Pertanyaan seterusnya saya ingin yang menjemput Yang Berhormat Baram. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan nombor 10. Minta Menteri Pendidikan untuk menjawabnya. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Baram. Datuk Yang Dipertua, sehingga kini pelaksanaan naik taraf dan pembangunan sekolah daif di negeri Sarawak melibatkan 198 buah sekolah dengan peruntukan berjumlah 557 juta melalui peruntukan pembangunan dan Private Finance Initiative PFI dengan izin. Untuk tahun 2018 sahaja, sebanyak 116 buah sekolah daif telah dinaik taraf dengan kos banyak 416.58 juta sehingga 28 Februari 2019 sebanyak 66 buah sekolah telah siap dan telah digunakan, manakala baki 50 buah sekolah masih dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka akan siap pada bulan April 2019. Bagi pelaksanaan tahun 2019, peruntukan sebanyak 100 juta telah diluluskan melibatkan naik taraf dan pembangunan semula 32 buah sekolah daif di Sarawak. Kesemua projek ini akan dilaksanakan oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR secara tender terbuka dan pelaksanaan dijangka bermula secara berperingkat pada Mei tahun ini. Manakala khusus untuk Parlimen Baram, sebanyak 5 buah sekolah yang memiliki bangunan daif telah dinaik taraf pada tahun 2018. Bagi tahun 2019, 3 sekolah yang mempunyai bangunan daif akan dinaik taraf, iaitu Sekolah Kebangsaan Long Lapok, Sekolah Kebangsaan Long Laput dan Sekolah Kebangsaan Sungai Muri yang melibatkan peruntukan sebanyak 16 juta ringgit. Pelaksanaan akan dilaksanakan oleh JKR sepenuhnya. Sekian jawapan saya. Sila Yang Berhormat Baram, soalan terima kasih. Tambahan. Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan.
Mengikut maklumat yang ada dengan saya, pelaksanaan sekolah daif di negeri Sarawak kalau dibandingkan memang yang dibuat oleh kerajaan agensi Sarawak, didapati bahawa banyak daripada projek ini dah siap. Namun dari segi yang dibuat oleh KPM, Kementerian Pendidikan, didapati bahawa sekolah-sekolah yang di bawah jagaan Kementerian Pendidikan kurang, pelaksanaan dia kurang memuaskan. Saya nak cadangkan supaya pihak kementerian dapat pertimbangkan supaya projek-projek dalam tahun ini ataupun masa yang akan datang dilaksanakan oleh agensi Sarawak agar projek ini dapat dilaksana untuk faedah golongan muda, sebab kita mementingkan mereka ini untuk dibangunkan. Sekian, terima kasih. Sila. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih atas soalan tambahan tersebut. Seperti yang saya sebut tadi, untuk tahun 2019 ini memang 100 juta yang diperuntukkan untuk 32 projek ini, semua projek ini akan dilaksanakan oleh JKL. Jadi sepatutnya tak ada masa bahawa kerana seperti yang disebut oleh Ahli Yang Berhormat Baram bahawa projek yang dilaksanakan oleh JKL, kita mendapati bahawa kebanyakan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dan projek yang dilaksanakan oleh KPM memang menghadapi isu. Jadi oleh sebab itu untuk tahun 2019 100 juta yang melibatkan 32 projek memang semua akan dilaksanakan oleh JKL. Tender terbuka sedang dibuat dan selepas tu kita akan melaksanakan projek ini di tapak kritikal. Sekian sahaja. Terima kasih Tuan Menteri. Saya minta soalan tambah kedua daripada Puncak Borneo. Maaf, daripada Bandar Kuching. Sorry. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih YB Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Saya cuma ingin meminta senarai sekolah-sekolah di seluruh Sarawak yang akan dibaiki dengan jumlah 100 juta tersebut dan berapa peruntukan bagi setiap sekolah dan juga 1 bilion yang telah itu hutang negeri Sarawak yang telah dibayar, projek-projek apa yang akan termasuk dalam peruntukan tersebut. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Berhormat Bandar Kuching. Saya ada senarai itu, tetapi 32 buah sekolah, kalau boleh saya pohon kebenaran untuk memberi jawatan bertulis kepada Ahli Yang Berhormat. Dan 1 bilion itu, senarai sekolah belum disiap sediakan kerana kita telah terima senarai tersebut tetapi kita masih buat verification. Jadi senarai sekolah yang mutabak belum disediakan dan apabila disediakan saya rasa KPM tak ada masalah untuk kongsi dengan ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih Tuan Menteri. Datuk, boleh minta satu tambahan? Saya ingin teruskan juga kepada soalan yang... Ini agak penting untuk penjelasan sedikit. Apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pelajaran. Saya tidak benarkan. Saya akan teruskan kepada pertanyaan seterusnya. Kita ada banyak soalan lagi. Jemput Yang Berhormat Bagan Serai. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan Bagan Serai nombor 11. Minta Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk menjawabnya. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Ini soalan berkenaan dengan FCTC. WHO Framework Convention on Tobacco Control ataupun FCTC telah dibangunkan sebagai respons kepada globalisasi wabak tembakau. Ia bertujuan untuk menangani beberapa puncak wabak itu, termasuk faktor yang kompleks dengan kesan rentas sempadan seperti liberalisasi perdagangan dan pelaburan asing langsung, pengiklanan tembakau, promosi dan penajaan di luar sempadan negara, serta perdagangan haram dalam produk tembakau. FCTC menyediakan satu rangka kerja bagi langkah-langkah kawalan tembakau yang akan dilaksanakan di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Malaysia telah meratifikasikan konvensyen tersebut sejak tahun 2000
Untuk maklumat yang berhormat, Protocol to eliminate illicit trade in tobacco products merupakan satu protokol yang lahir daripada Artikel 15 FCTC. Protokol ini mengandungi 47 artikel bagi mengariskan kawalan ke atas masalah penyelundupan rokok tidak sah seperti supply chain control ataupun kawalan rangkaian bekalan yang merangkumi pelesinan, tracking and tracing, free zones dan international transit dan penjualan di zon bebas cukai. Jadi jawab soalan daripada Yang Berhormat Bagan Serai, protokol ini telah dikuatkuasakan semenjak 25 September 2018 di mana seramai 48 negara anggota kepada WHO FCTC telah menyertainya. Sehingga kini Malaysia sedang mengambil langkah-langkah untuk menyertai protokol tersebut mengikut maklumat daripada Jabatan Kastam Diraja. Tuan Yang Dipertua, penguatkuasaan rokok tidak sah adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Tetapi Kementerian Kesihatan Malaysia selaku urus setia kepada WHO FCTC telah mengadakan beberapa siri perbincangan bersama agensi peneraju iaitu Kementerian Kewangan dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta agensi-agensi berkaitan untuk meratifikasi protokol ini dengan harapan kalau boleh mungkin tahun ini juga. Sekian. Terima kasih Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan Bagan Serai. Terima kasih Tuan Speaker. Bilakah kerajaan akan memperkenalkan undang-undang untuk memastikan semua produk tembakau, yakni rokok, dijual dalam bentuk bungkusan polos ataupun plain packaging? Sebab Australia yang pertama dalam dunia dibuat tahun 2012, 10 negara dah buat, Thailand yang pertama dalam Asia tahun 2018 dan baru-baru ini Singapura telah meluluskan pada Februari 2019. Malaysia bila lagi? Sila Timbalan Menteri jawabnya. 1 minit. Terima kasih atas soalan tambahan tersebut. Memang berkenaan dengan plain packaging itu dikawal di bawah Artikel 11 FCTC tersebut. Dan sebelum ini pada tahun 2017 pernah ada cadangan daripada pentadbiran sebelum itu dan mantan Kementerian Kesihatan dan malangnya masa itu apabila cadangan itu disebut oleh kerana rintangan dan bantahan yang begitu kuat dan terpaksa ditarik balik. Memang komitmen kerajaan kepada FCTC kita akan teruskan laksanakan segala yang termasuk dalam FCTC tersebut secara berperingkat terpulang kepada sambutan daripada rakyat. Sekian. Terima kasih Tuan Menteri. Sila Yang Berhormat Lenggong. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Datuk Ketua. Soalan saya, adakah kerajaan masih lagi komited untuk mengenakan denda RM10,000 atau boleh dipenjara tidak melebihi 2 tahun selepas tamat tempoh 6 bulan pertama penguatkuasaan larangan merokok di premis makanan? Dan adakah terdapat sebarang perancangan untuk mewarta lebih banyak kawasan larangan merokok? Minta penjelasan Menteri. Sila Timbalan Menteri jawabnya. 1 minit. Terima kasih. Memang komitmen kerajaan di bawah Artikel 8 untuk melindungi orang awam daripada asap rokok. Jadi sebab itu kita peluaskan kawasan larangan merokok untuk tempat makan. Jadi sekiranya rakyat boleh terima, kita akan peluaskan kawasan tersebut. Kalau kita lihat di luar negara, ada setengah-setengah negara yang zonkan seluruh bandaraya sebagai kawasan larangan merokok. Dan mereka terpaksa sediakan tempat-tempat tertentu untuk perokok untuk merokok di kawasan tersebut. Ini adalah perkara-perkara yang kita boleh pertimbangkan. Dari segi yang satu lagi berkenaan dengan soalan denda okey. Maaf terlupa berkenaan dengan denda. Memang kalau kita lihat kuasa untuk saman kita hakkan kepada 250 dan kita akan laksanakan selepas tempoh pendidikan.
penguatkuasaan pendidikan. Jadi mulai 1 hari bulan Julai, saman akan dikeluarkan dan maksimum saman adalah RM250. Ini kuasa yang diberikan untuk pegawai yang buat keluarkan saman. Tetapi mahkamah boleh berikan denda ataupun sehingga RM10,000. Itu kuasa di bawah mahkamah. Tetapi saman tetap 250 maksimum. Sekian. Terima kasih Menteri. Pertanyaan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Pendang. Terima kasih. Saya mulakan dengan potong pantun. MP Pendang namanya Awang, Ibu Nabi Isa alaihissalam namanya Saidina Maryam. Hebatnya laman sesawang, zaman sekarang menjadi popularnya sebiji telur ayam. Soalan saya nombor 12. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri Industri Utama untuk menjawab. 3 minit. Jauh betul soalan, pantun daripada soalan. Arak-arak kelapa puan, tidak puan kelapa Bali. Kalau tidak kena soalan, tidak saya datang kemari. Terima kasih Datuk Ketua. Buat masa ini kerajaan belum lagi bercadang untuk menetapkan harga lantai bagi getah scrap. Ini kerana pelaksanaan harga lantai akan memberikan kesan kewangan yang signifikan kepada kerajaan. Pada khidmat kementerian, penetapan harga lantai ini akan memerlukan sumber kewangan yang tinggi bagi menyokongnya sekiranya harga getah asli dunia mengalami tren penurunan yang mendadak. Di samping itu, ianya juga akan menyediakan ruang kepada aktiviti spekulasi harga dalam kalangan para penjual getah dengan menekan harga ke paras yang rendah dan mengharapkan kerajaan akan menampung perbezaan di antara harga pasaran dan juga harga lantai. Dan yang ketiga, menyediakan ruang kepada aktiviti penyeludupan getah dari luar negara memandangkan harga tempatan adalah lebih tinggi berbanding dengan harga antarabangsa. Namun begitu, kerajaan tentunya amat prihatin dengan cabaran yang dihadapi oleh pekebun kecil getah, terutamanya apabila berlaku kejatuhan harga pasaran getah. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah dan terus melaksanakan insentif pengeluaran getah sebagai langkah untuk menstabilkan harga dan pengeluaran getah. Berdasarkan harga getah yang terlalu rendah pada penghujung tahun 2018, kerajaan telah menambah baik pelaksanaan IPG pada 21 November 2018 dengan menaikkan paras harga pengaktifan PHP daripada RM2.20 kepada RM2.50 sekilogram getah scrap. Kadar paras harga pengaktifan baru-baru ini telah pun berkuat kuasa bermula 1 Januari 2019 dan kementerian melalui Lembaga Getah Malaysia telah pun menyalurkan IPG dengan kadar baru ini bermula pada awal Februari 2019. Terima kasih, Dr. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan. 30 saat, Pendang. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Berkenaan dengan harga lantai itu, kaedahnya adakah kerajaan untuk menukar dan seterusnya bantuan tanam, bukan bantuan, imbuhan tanam semula sebanyak 9,600 kepada penanaman semula getah. Adakah kerajaan untuk meningkatkan kepada 11 atau 12,000? Kerana dalam masa penjualan getah 1 kilo dipotong cukai ses, iaitu 14 sen, 10 sen untuk penanaman semula dan 4 sen untuk LGM. Sebagai research R&D dan sebagainya. Jadi kita minta kerajaan meningkatkan imbuhan tanam semula sebanyak 11 atau 12,000. Kerana kerajaan masih untung dalam masa 25 tahun penanaman getah ini getah yang ditoreh ini kita kira secara kasar lebih kurang kerajaan mendapat 12,800 dalam masa 25 tahun. Jadi kerajaan pulangkan balik kepada penanaman semula hanya 19,600. Jadi kita cadang, adakah kerajaan bercadang untuk meningkatkan daripada 9,600 kepada 11 atau 12,000 kepada penanaman semula getah? Masih benar. Sila Timbalan Menteri jawab 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Pendang di atas cadangan yang baik. Tentunya apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pendang itu adalah bertujuan untuk bersama-sama dengan ikhtiar kementerian membantu pekebun kecil. Apapun apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi adalah di bawah RISDA dan kita akan maklumkan dan panjangkan kepada pihak pengurusan RISDA agar cadangan-cadangan yang baik tidak dapat kita teliti dan perhalusi dalam usaha bersama kita untuk membantu pekebun kecil. Terima kasih.
Saya jemput Yang Datuk Berhormat Yang di-Pertua. Puncak Borneo. Soalan tambahan yang kedua, 30 saat. Soalan saya, apakah usaha atau ikhtiar pihak kementerian untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil melalui kaedah integrasi getah dengan tanaman atau ternakan dalam usaha untuk mempelbagaikan pendapatan sampingan pekebun kecil getah ini? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Puncak Borneo di atas soalan yang begitu baik dan strategik. Saya ingin laporkan di dalam Dewan ini bahawa kerajaan sentiasa committed dan mengamalkan tindakan yang proaktif di dalam mencari jalan yang terbaik, jalan yang efektif untuk membantu pekebun kecil, terutama dalam aspek menjana pendapatan tambahan. Misalnya untuk pengetahuan Yang Berhormat, pada 13 Disember tahun lalu, pihak Kementerian Industri Utama telah pun mengunjungi atau mengadakan lawatan rasmi ke Institut Penyelidikan Kemajuan dan Pertanian Malaysia MARDI dalam usaha kita untuk mencari dan berbincang dan meminta cadangan daripada pihak MARDI yang tentunya di bawah Kementerian Industri dan Asas Tani untuk mencadangkan beberapa tanaman lain yang boleh diintegrasikan secara efektif. Misalnya kita tengok di Kedah, di Padang Terap, ada usaha untuk menanam cendawan Volvariella yang tentunya menambahkan pendapatan pekebun kecil. Di Lakai, Jelebu misalnya, ada integrasi dengan tanaman nanas. Dan ini semuanya dapat kita lakukan apabila adanya kerjasama yang strategik antara Kementerian Industri Utama dengan pihak-pihak agensi yang lain di bawah kementerian yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Saya menjemput Yang Berhormat Selayang, silakan. Terima kasih. Soalan saya nombor 13. Yang hanya bila kita dah putus 18 kita kemudian itu sebelum aturan usaha mesyuarat kita ada 12 satu. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Yang-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Selayang atas soalan yang dimukakan. Untuk makluman Yang Berhormat Selayang, Kementerian Wilayah Persekutuan KWP melalui Plan Malaysia, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa telah menyediakan Plan Induk Rangkaian Ekologi Central Forest Spine CFS sebagai tulang belakang kepada kawasan alam sekitar ataupun Environmentally Sensitive Area ESA di Semenanjung Malaysia untuk pemuliharaan biodiversiti dan ekosistem daripada ancaman fragmentasi hutan. Berdasarkan plan induk tersebut, di bawah tempoh pelaksanaan RMK ke-10 dan RMK ke-11, sebanyak 3 komponen utama telah dijalankan bagi pemeliharaan biodiversiti dan ekosistem daripada fragmentasi hutan, iaitu yang pertama, pemulihan habitat bagi pemeliharaan dan konservasi biodiversiti, kedua, pembinaan struktur fizikal, dan ketiga, pelaksanaan program di kawasan koridor ekologi CFS mengikut strategi CFS. Pelaksanaan Plan Induk CFS melibatkan pelbagai agensi, khususnya Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli, KATS, di mana Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, JPSM, adalah agensi peneraju utama ataupun the lead agency. Matlamat pelaksanaan program CFS ini telah dapat dicapai walaupun belum sepenuhnya kerana program ini masih berjalan. Pembinaan struktur fizikal melibatkan pembinaan viaduct di Sungai Deka di Terengganu, Sungai Yu di Pahang dan di Grig Kota Baru. Pembinaan viaduct ini bertujuan memudahkan pergerakan haiwan tanpa mengganggu lalu lintas dan mengelakkan inbreeding. Projek-projek fizikal yang lain adalah: 1. Pemasangan tanda amaran hidupan liar melintas. 2. Pemasangan pagar elektrik. 3. Pembinaan artificial salt licks. Dan keempat, pembinaan speed breaker dan lampu solar di kawasan-kawasan tumpuan dan laluan hidupan liar di sepanjang jalan raya. Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan 60 juta pada RMK ke-10, iaitu pada tahun 2011 hingga 2015,
dan sebanyak RM50 juta bagi RMK ke-11 iaitu rolling plan yang pertama kepada JPSM iaitu Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah dikenal pasti dalam Plan Induk Rangkaian Koridor Ekologi CFS. Di samping itu, Plan Induk ini telah mendapat pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa, iaitu pertama pengukuhan dan kerjasama antarabangsa dengan United Nations Development Programme Global Environmental Facility, di mana CATS melalui JPSM telah menerima pembiayaan sebanyak $10 juta selama 6 tahun bermula tahun 2014 hingga 2019. Projek ini melibatkan program konservasi biodiversiti, pengurusan hutan dan tanah secara mampan. Tuan Yang di-Pertua, secara keseluruhannya CFS ini yang melibatkan CATS di mana KWP melalui Plan Malaysia yang menyediakan plan tersebut telah berjaya dalam memelihara alam sekitar khususnya hutan di negara ini. Di dalam masa yang sama, kajian CFS 2 iaitu kajian semula untuk memantapkan dan menambah baik CFS ini akan dijalankan pada tahun ini sehingga tahun 2021. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih. Soalan tambahan saya ialah, apakah pendirian Yang Berhormat Menteri kepada cadangan untuk keluarkan sebahagian kawasan hutan simpanan kekal Bukit Lagong untuk perumahan? Bukan ini bercanggah dengan komitmen dan objektif Central Forest Spine untuk memulihkan biodiversiti dan ekosistem daripada ancaman pecahan hutan forest fragmentation dan juga menjejaskan cadangan kerajaan untuk memastikan FRIM sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO di mana Bukit Lagong berfungsi sebagai kawasan penampan kepada zon teras FRIM. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Komitmen kerajaan kepada konsep dan pelaksanaan Plan Induk CFS ini adalah satu komitmen yang serius dan muktamad, ya. Dan ini telah terbukti dalam sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro 1992 dan Konvensyen Pelbagaian Biologi iaitu mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara sebagai kawasan berhutan yang dilitupi pokok-pokok. Namun demikian, apa yang dipersoalkan oleh Yang Berhormat Selayang berhubung dengan tempat yang disebutkan tadi adalah satu persoalan yang melibatkan kerajaan negeri, ya. Dan oleh kerana itu ianya perlu diselesaikan di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri berhubung perkara yang ditimbulkan. Terima kasih. Soalan tambahan kedua dan soalan yang terakhir, silakan. Terima kasih, Datuk Ketua. Central Forest Spine adalah untuk mempertahankan hutan di semenanjung Malaysia supaya kita boleh mengekal sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi 50% daripada forest cover kita. Perjanjian ini adalah antarabangsa yang mana diisytiharkan di Copenhagen dan juga di Paris pada tahun 2015. Itu perjanjian yang kita bound by. Jadi dalam keadaan sedemikian, pada tahun 2017 dijangka 2 bilion diperlukan untuk mempertahankan hutan ini oleh kerana hutan-hutan ini semua di bawah kerajaan negeri. Jadi apakah usaha supaya kawasan ini digazet di bawah jagaan kerajaan pusat bukan di bawah kerajaan negeri? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat ya atas soalan. Tak nampak, maaf, slide dah kurang. Berhubung dengan persoalan Central Forest Spine ini, ianya bukan sekadar berhubung dengan yang 50% itu, ya, tetapi ianya adalah penting untuk menentukan ada continuity, ya, supaya masalah biodiversity dan juga binatang-binatang itu dia boleh terus
travel, ya. Dia tidak terpisah-pisah kepada kelompok-kelompok yang tertentu di mana tidak ada satu kesinambungan, ya. Berhubung dengan masalah di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dalam persoalan ini, ianya merupakan isu perlembagaan di mana kerajaan negeri memang mempunyai hak yang mutlak ke atas tanah-tanah di dalam kerajaan negeri. Maka usaha untuk mendapatkan persetujuan mereka dan komitmen mereka bersama untuk menentukan bahawa Central Spine Project ini dapat dijaga dengan baik adalah amat penting, ya. Tidak semestinya melalui pendekatan di mana kita mengambil alih kuasa ke atas hutan-hutan itu yang merupakan milik kerajaan negeri. Lebih mudah dan lebih baik sekiranya kita mencapai matlamat yang ingin kita capai dengan kita mendapatkan persetujuan daripada pihak kerajaan negeri dan pembiayaan mungkin sebahagian daripadanya boleh dirundingkan bersama daripada kerajaan persekutuan. Terima kasih. Dr. Speaker, saya minta soalan tu jawapannya biar bertegas sikit berhubung dengan frame tadi. Oleh kerana kawasan tersebut adalah kawasan penampan, Yang Hormat kena bagi ketegasan. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri sama. Saya mengikuti... Ya, benar ni benar serius ni. Pasal hutan ni serius. Timbulkan soalan dengan cara lain. Dengan itu tamatlah sesi soalan lisan untuk hari ini. Silakan. Usul untuk menangguhkan mesyuarat di bawah Peraturan Mesyuarat 18-1 oleh Yang Berhormat Paul Dickson. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahawa Dewan ini membahaskan usul mengenai perkara tertentu berkepentingan orang ramai dan perlu disegerakan, iaitu membincangkan insiden serangan di Masjid An-Nur dan Linwood di Christchurch, New Zealand. Pada hari Jumaat 15 Mac 2019, dunia dikejutkan dengan tragedi serangan pengganas di Masjid An-Nur dan Linwood di Christchurch, New Zealand. Menurut kenyataan terkini polis New Zealand, seramai 50 orang telah terbunuh dan 50 orang cedera. Mangsa-mangsa tersebut dibunuh ketika sedang mengerjakan solat jemaat. Mereka menjadi mangsa hanya semata-mata kerana pegangan kepercayaan agama mereka. Serangan tersebut tiada tujuan lain melainkan untuk menanam kebencian dan mendorong keganasan di merata dunia. Pelaku keganasan tersebut cuba mendorong orang Islam untuk melakukan serangan balas. Di samping itu, mereka cuba menimbulkan ketakutan dan sangka buruk di kalangan penganut bukan Islam terhadap orang-orang Islam. Tragedi ini ternyata amat mengerikan lagi keji dan suatu tindakan pengecut. Warga dunia yang cintakan keamanan termasuk di Malaysia harus menyatakan sikap dan mengecam keganasan tersebut. Kita tidak harus membenarkan sesiapa juga untuk merusakkan kerukunan yang telah terbina atau untuk menanam rasa takut antara satu sama lain. Islam, begitu juga agama lain, amat menegaskan peri pentingnya memelihara keamanan. Islam mengajak kita meraihkan perbezaan. Agama Islam dan penganutnya tidak wajar dimusuhi kerana ajaran Islam mengajak menghormati antara satu dengan yang lain. Insiden di New Zealand itu menjadi pengajaran kepada kita di Malaysia untuk terus memelihara kerukunan, keharmonian dan kedamaian masyarakat majmuk dan tidak sesekali mendukung politik kebencian yang memecah belah. Tragedi ini juga menjadi peringatan kepada kita untuk mendepani cabaran-cabaran kita hadapi dalam dunia ini. Maka dengan ini saya mengemukakan usul ini untuk menyatakan pendirian tegas Parlimen Malaysia mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan yang dilakukan pengganas terhadap ahli jamaah dan yang bersolat di Masjid An-Nur dan Linwood di Christchurch, New Zealand. Saya mengusulkan Parlimen Malaysia supaya menzahirkan simpati kepada mangsa dan keluarga mereka akibat keganasan tersebut. Saya juga mengusulkan Parlimen Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan New Zealand di bawah pimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern atas tindakan tegas dan segera dalam merungkai tragedi keganasan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.
Ahli-ahli yang berhormat, saya telah menerima satu pemberitahu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18/1 oleh Yang Berhormat Kawasan Port Dickson pada hari Isnin 18 Mac 2019. Teks usul seperti yang dibacakan oleh Yang Berhormat Port Dickson sebentar tadi. Bagi membolehkan perkara ini ditimbangkan oleh Majlis Mesyuarat, saya sebagai Tuan Yang di-Pertua hendaklah berpuas hati bahawa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ialah bahawa perkara itu tertentu, syarat yang kedua ialah bagi kepentingan orang ramai dan syarat yang ketiga ialah ia berkehendak disegerakan. Saya telah meneliti perkara ini dan mendapati bahawa tertentu perkara ini adalah perkara yang tertentu. Kepentingan orang ramai, ia adalah bagi kepentingan orang ramai, berkehendak disegerakan, perkara ini juga perlu disegerakan. Oleh yang demikian, saya membenarkan usul ini untuk dibahaskan. Usul ini akan dibahaskan pada jam 4.30 petang. Saya akan membenarkan usul ini dibahas selama 60 minit. Seperti yang dilakukan pada hari Jumaat lalu. Bagi membolehkan usul ini dibahaskan di dalam Majlis Mesyuarat, ianya perlu diputuskan melalui satu usul. Dengan demikian, saya minta seorang menteri untuk mencadangkan usul dikemukakan. Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih, Tuan Ketua. Tuan Ketua, menurut Peraturan Mesyuarat 90/2 dan dengan persetujuan Tuan Yang Pertua, saya mengusulkan usul untuk merhentikan kuat kuasa Peraturan Mesyuarat 16, iaitu bagi membolehkan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 oleh Yang Berhormat Port Dickson dibahaskan dalam Majlis Mesyuarat pada hari ini, Isnin 18 Mac jam 4.30 petang. Mohon mengusulkan. Datuk Yang di-Pertua, saya sokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak, kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Usul kedua. Tuan Yang Pertua adalah satu lagi usul, Tuan Ketua, yang juga digemari juga, iaitu mengikut Peraturan Mesyuarat 12.1. Saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari tidak akan ditangguhkan sehingga pukul 7 malam sahaja. Dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 19 Mac 2019. Mohon mengusulkan. Datuk Yang di-Pertua, saya sokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang setuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara setuju, usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya persilakan Yang Berhormat Port Dickson untuk membahas. Tuan Yang Pertua, saya bangun untuk menyatakan bersama menjunjung kasih dan merakamkan penghargaan setingginya kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Abdullah yang telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan menyampaikan titah yang memperlihatkan kepekaan dan keprihatinan baginda tentang permasalahan rakyat, termasuk perpaduan, pembangunan dan penderitaan rakyat. Pertama, isu integriti kehakiman. Perkara ini sebenarnya pernah dibangkit oleh almarhum Tuanku Azlan Shah hampir 1 dekad yang lalu mengenai kebimbangan baginda akan terhakisnya keyakinan rakyat terhadap badan kehakiman. Maka bila dibangkitkan semula dalam affidavit Hakim Mahkamah Rayuan Hamid Sultan Mubakar pada Februari 2019, ia tentunya mengundang perhatian rakyat dan kerajaan di bawah pimpinan Tun Mahathir telah bersetuju membentuk Suruhanjaya Diraja. Dalam menyokong langkah ini, saya ingin menekankan bahawa keberkesanan RCI ini akan terletak pada pemilihan panel yang cukup berwibawa dan bebas
serta bidang tugas yang cukup luas. Kerana Badan Kehakiman adalah tunggak perlembagaan dan keadilan negara ini, dan di antara trust utama dalam manifesto Pakatan Harapan adalah untuk mengembalikan keyakinan sepenuhnya kepada Badan Kehakiman. Ada beberapa contoh yang sangat membimbangkan. Selain daripada isu yang memang dibesarkan, tetapi tuduhan bahawa hakim menerima rasuah untuk mengurangkan hukuman ke atas kes-kes umpama dalam kanun keseksaan 39B, itu tentulah suatu tuduhan yang sungguh berat, yang menuntut tindakan segera dari pihak kerajaan dan suatu perhatian teliti oleh panel yang akan dibentuk kemudian. Yang kedua yang dipertua adalah apa yang disentuh oleh Tuanku di-Pertuan Agong mengenai Pelan Anti Rasuah Nasional. Dalam Caucus Parlimen Governance and Reform, kita telah mengundang Tan Sri Abu Kasim menyampaikan dengan lebih teliti, tetapi kita juga menekankan kepada beliau bahawa yang perlu bukan saja membongkar apa yang dianggap kesilapan-kesilapan yang lalu. Itu perlu diteruskan. Disebut tentang 1MDB, Felda dan lain-lain. Tetapi apa yang disebut dalam ucapan peluncuran oleh Tun Mahathir, Perdana Menteri, dan juga ditegaskan dalam Caucus adalah penegasan kepada SPRM supaya turut memantau pentadbiran yang ada. Baik menteri, timbalan menteri, pegawai-pegawai kerajaan, sektor swasta, ahli parlimen. Karena kalau tidak dilakukan dengan tegas pentadbiran ini dan kita hanya asyik melihat kepada yang lampau, maka kita bimbang masalah ini tidak akan terungkai. Tan Sri Yang Di-Pertua, Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh cara yang kasar subjek ini, dan sekarang masalah kemiskinan desa dan juga bandar. Caucus Reformasi dan Tadbir Urus juga menerima taklimat daripada unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri pada 5 Mac yang lalu. Kita akui peruntukan yang diberikan untuk membasmi kemiskinan secara menyeluruh RM22.269 bilion untuk belanjawan 2019. Dalam mana-mana negara membangun, dari sudut KNK, ini jumlah yang agak besar. Tetapi seperti mana juga yang kita lihat dan prihatinkan adalah tentang keperluan memastikan pelaksanaan itu cukup berkesan sampai kepada sasarnya, mengelakkan kebocoran dan penyelewengan. Tetapi akhirnya kita harus teliti sama ada jumlah ini mencukupi atau tidak. Saya mengusulkan supaya Menteri Keuangan teliti semula, kerana ternyata jumlah dana untuk membela nasib rakyat miskin di bawah kategori B40 ini, sama ada miskin bandar atau desa, tidak mencukupi. Sarawak, jumlah miskin 59,000 orang. Sabah, 39,700. Kelantan, 38,600. Dari jumlah 190,534 orang miskin yang bekerja sendiri, makan gaji, tiada pekerjaan 55,424 atau 29%. Masalah politik, Datuk Yang Di-Pertua, merantasi Yang Berhormat kota, desa dan wilayah.
Dan oleh yang demikian, malah parti politik atau kepentingan kaum atau agama. Siapa saja anak Malaysia yang dikategori sebagai melarat, Melayu, Iban atau Kadazan, Cina atau India adalah tanggungjawab kita dalam kerajaan untuk membatasinya. Parisen minta. Kita tidak dapat nafikan bahawa majoritinya masih Melayu Bumi Putera. Dan ini suatu kenyataan yang tidak boleh dinafikan. Penyelesaiannya seperti yang ditegaskan dari awal reformasi, Pakatan Rakyat dan kini Pakatan Harapan adalah memastikan setiap anak Malaysia, Melayu yang majoriti, Cina, India atau Kadazan dan Iban, Murut, mesti diberikan perhatian dan pembelaan. Ini yang disebut agenda berdasarkan hak, berdasarkan keperluan. An agenda based on need. And ini thrust of the Pakatan Harapan government dengan izin. Terima kasih Yang Berhormat Pak Disen. Saya bersetuju dengan saranan Pak Disen untuk mengintegritikan Badan Kehakiman. Cuma saya nak minta penjelasan benar atau tidak bahawa Datuk Ramli Musa ni kawan baik Yang Berhormat Pak Disen satu ketika dahulu, dan dia dikatakan telah menjelaskan pembayaran kepada sipulan 1.4 juta. Saya minta betul atau tidak apa yang dikatakan? Tuan Ketua, walaupun tak ada kaitan, saya boleh layak, tak ada masalah. Saudara Ramli Musa memang sahabat saya. Dan kemudian memilih untuk menyokong PAS, terutama Presiden PAS yang ada sekarang. Itu kenyataannya. Ya. Tapi kalau diminta saya bagi penjelasan, saya bagi sebab saya tidak mau gunakan ruang ini untuk bertegang leher dengan PAS. Kalau diminta penjelasan, saya beli. Tetapi saya ingat memadai setakat itu. Saya tidak nafikan siapa sahabat. Orang PAS sekarang itu banyak sahabat saya. Tidak ada masalah. Baik. Tetapi yang penting... Boleh minta penjelasan? Yang ditekankan satu ialah, kembali kepada Badan Kehakiman, yang saya nak tekankan di sini, kita harus bersama mendukung semua usaha memulihkan integriti Badan Kehakiman dan keyakinan yang disebut oleh almarhum Tuanku Raja Azlan Shah, the erosion of public confidence in the judicial system. Silakan, kena bertanya. Terima kasih, Tuan Protection. Saya bersetuju dengan Protection, iaitu mencadangkan ke arah bagaimana kerajaan baru ini untuk memfokus membantu rakyat yang susah, tambah susah selama pemerintahan baru ini. Jadi apakah yang Berhormat Protection mungkin dengan Protection yang meminta kepada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan akan berlembut sikit. Kalau kami cakap, dia tidak dengar. Mungkin supaya kerajaan menyusun strategi yang lebih drastik ke arah bagaimana membantu memulihkan kehidupan rakyat. Sebab sekarang ini harga barang naik melambung, bukan alang-alang. Jadi rakyat susah, tambah susah. Terima kasih. Dengan takkanlah tahun ini baru miskin, 2 tahun lalu kaya. Tapi tak apalah, saya bersetuju untuk mengambil langkah-langkah tambahan. Tetapi apa yang kita sebut dalam soalan kemiskinan ni dari teori ekonomi itu structural. Dia ada masalah structural problem dan kroniknya kerana dana banyak hilang. Ini kenyataan. Ya, kita boleh ada pendapatan yang meningkat, pertumbuhan yang baik, tetapi kalau pengurusan dan urus tadbir itu lemah, kalau kita tak dapat jamin umpamanya kerugian besar dan penyalahgunaan kuasa dan rasuah, dia tidak akan dapat memberi pembelaan. Jadi yang saya bangkit ini masalah struktural. Ya. Dan izinkan saya Datuk Yang Dipertua untuk meneruskan tentang masalah kemiskinan ini, kerana masalah kemiskinan sekarang ini dari
khusus semasa marhum Tun Abdul Razak bicara kemiskinan luar bandar. Tuan Sekarang Yang Datuk, dah jadi isu kemiskinan desa dan kelompok kemiskinan bandar yang serius yang pernah dibawa dan oleh dan lapor dalam laporan UNICEF beberapa tahun yang lalu yang sangat mengejutkan. Walaupun pada ketika itu Baik, begitulah tadi sedikit daripada perbahasan titah raja oleh Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, berbalik pada pertanyaan jawab lisan sehingga soalan ke-13 pada hari ini yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Selayang, William Leong Jin King, yang meminta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan status dan kejayaan Pelan Induk Rangkaian Ekologi Central Forest Pine sebagai tulang belakang kepada kawasan alam sekitar ataupun Environmentally Sensitive Area ESA di Semenanjung Malaysia untuk pemeliharaan biodiversiti dan ekosistem daripada ancaman fragmentasi hutan. Dan persoalan ini telah pun dijawab oleh menterinya sendiri, iaitu Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Muhammad Samad. Dan kita terus ke soalan yang pertama, pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan berkenaan dengan jumlah populasi harimau Malaya. Jumlah populasi harimau Malaya di Semenanjung Malaysia berdasarkan dapatan terkini survei harimau kebangsaan pertama adalah kurang daripada 200 ekor. Jumlah tersebut amat membimbangkan dan sekiranya tiada tindakan diambil, spesies berkenaan akan mengalami kepupusan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Jelas Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar, antara langkah yang telah diambil oleh pihak kementerian adalah menempatkan 200 anggota Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara menjalankan pemantauan di 20 lokasi pemburuan haram harimau Malaya di Semenanjung Malaysia. Tambah beliau lagi, kerjasama juga akan dilaksanakan bersama Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM melalui Majlis Keselamatan Negara MKN dalam masa terdekat bagi melindungi spesies berkenaan. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Lembah Pantai iaitu Ahmad Fahmi Muhammad Fazil ketika pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini. Kajian dalam meningkatkan populasi harimau Malaya juga sedang dilaksanakan dengan kerjasama negara luar dan juga universiti tempatan. Dan seterusnya, soalan yang ketiga berkenaan dengan isu kebajikan petani. Kekurangan ilmu dalam mengaplikasikan teknologi moden dalam bidang pertanian menjadi halangan besar buat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dalam memahamkan golongan petani untuk mengaplikasi teknologi baru seperti Internet of the Things (IoT) dalam pertanian. Jelas menterinya Datuk Salahuddin Ayub, untuk itu pihaknya akan lebih fokus kepada golongan muda untuk mencuburi bidang pertanian, memandangkan mereka lebih celik IT dan mampu menghasilkan produkti yang tinggi. Beliau yang juga Ahli Parlimen pula menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sabak Bernam Datuk Muhammad Fasih Muhammad Fakir, dan itu merupakan antara jawab lisan pada hari ini. Dan kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Mohan Cina Sami. Salam hormat.